Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue on the 1.2, another part from part 1. So we have finished the first 3 sections, introductions, in the previous week. So today we just focus on basic formulae and function for data organizations. So 4.1 until 5, number 5, and then the following weeks we will cover on the data explorations. Okay. Okay, so ada beberapa part tentang sum ni yang kita akan cover. Yang pertama ialah sum range, okay, sum entire column, sum non-contiguous cell, dan auto sum. Auto sum ni you all tahulah biasanya. So we will start with sum range dulu. Okay, so formula untuk sum range dia punya formula dia sum sorry, untuk function dia function dia sum. Kalau dekat screen dekat cell ni type sama dengan, so kita nak buat formula type sum. So bila kita find any function kan, kita klik kat sini, so dia akan bagi kita punya syntax. Yang bawah ni kita bagi syntax. So untuk sum ni very simple, okay, sum and then dia punya range. Range dia berapa, daripada cell berapa ke cell berapa. Ini dia punya range. Lepas tu kita tutup kurungan. Okay. Dalam case ni yang saya dah bagi example ni, yang ni kita klik dekat sini. So dekat dalam cell format cell dia dah tunjukkan formula dia, iaitu sum A1 hingga, atau titik tindih tu maknanya hingga ataupun until A8 A1 kat mana? Sorry, ada lagi satu A1 ni, A1 hingga A8. Okay, so that's why formula dia sum A1 until A8. Kalau kita tak nampak, saya boleh copy paste kat sini. Okay, so ini adalah formula dia. Untuk dapat kiraan daripada A1 ni sampai A8, apakah jumlah dia 107. Okay, kalau nak buat semula, okay, kat sini sum. Okay. Dia ada banyak cara, sama ada you nak type A1 hingga A8. Itu kan, nanti automatically dia akan highlight. Okay, ini tutup kurungan dapat 17. Ataupun you just type je sum, sudah ni highlight saja nama bawah. Okay, ataupun Ctrl Shift down, sudah dan tulang bawah. Okay, tutup kurungan, ataupun setengah Excel version ni tak payah tutup kurungan, tekan enter je boleh. Certain function itu adalah cara yang kedua yang lebih pantas lah, sebab kita nak total up ni. Okay, dan sum ni very simple lah. Kalau jenis semua kita nak total up, okay, kita boleh bagi range macam ni. Tapi kalau kita nak sampai nombor tertentu saja, okay, ataupun kita nak pilih-pilih number, jadi macam tu boleh juga pakai sum, tapi kita pilih-pilih nombor. Kita tak boleh bagi range. Contohnya saya nak tambah nombor 11, 13 dengan 26 saja. So kita klik di sini. So okay, titik semicolon panggil. Lepas tu 13, klik je mana yang nak. Lagi 26, tutup kurungan. Saya nak 3 nombor ni sahaja. Okey, tadi boleh juga. Tadi
kita bagi range kan semua sekali. Tapi ini bukan, ini di luar tajuk range lah. Tadi sebab kita gunakan titik bertinda sebab range. Yang ni kalau selected number, selected cell. Okay, alright, kita teruskan. Sum entire column. Okay, semua sekali. Kita tak ada stop dekat A8. Kita nak semua ke sampai bawah ke, sampai berapa ribu kat bawah kan. Semua kolom yang ada dalam ini akan termasuk. Okay, so dia punya formula A1 AA je terus, sum AA. Tak kira lah apa yang ada di dalam kolom tu, dia akan total. Okay, sekarang 108 lah. Tapi kalau saya letak kat sini nombor, tiba-tiba lah masuk. Okay, kita dapat dia bertambah. Okay, bila ada saja masuk, mungkin dekat tiba-tiba kira ada data satu ni 90. Okay, kat atas pun dia total up. Nampak ada 207. Satu lagi sebab dia keseluruhan entire column, entire cell macam mana? Bintang pula. Kalau bintang boleh tak? Okay, entire row, okay. Entire row macam ni. Okay, so dia lebih kurang dia sama macam kolom tadi. Saya dah buat ni antara kolom tadi daripada A hingga E. A semua A lah. Tapi kalau row, dia mula nombor lah tadi. Yang tempat ni, kolom ni diwakili dengan alphabet, tapi row diwakili nombor kan. So kalau saya nak kira line nombor 4 saja, ataupun row nombor 4, so saya highlight ini nombor ni, kita bagi warna. Okay, benar. Semua yang ada nombor 13. So entire row 4. Okay, yang ni entire column A. Okay, so sekarang kita nak kira. So function dia sama juga, sum. Okay, ni row number 4. So 4 range 13 so far. So kita test, kita letak je satu nombor kat sini. Okay, dia tambah. Okay, kalau pergi hujung sana lagi dua lah, kat 900,000 okay. So nampak total 4 ada 9023. Okay. Okay, seterusnya ialah sum non-contiguous cell. Yang ni saya dah tunjuk tadi yang dekat depan. Dan sum yang tadi yang selected number. So contiguous ni kalau kita lihat sini nampak A3, A5, A8. Yang maknanya A3, kalau kita tengok ni A3, yang ni nombor 9. Dia pun A5, A5 1, A8 15. So kalau kita nak just nak exercise mula non-contiguous ni. Okay, sum mulakan dengan formula sum. Berapa tadi saya tak perasan. Okay, kalau kita nak buka formula, satu cara tunjukkan sebab ini kena tekan sini baru kita nampak. Okay, kalau kita nak open formula, ada satu function dia kat sini. Ada dua cara. Satu ada shortcut, saya tak ingat shortcut dia, but you can also open using formulas. Okay, kat sini show formula, control yang bentuk ni, yang atas kecil. Okay, kita tekan ni saja. Okay, so dia akan automatically bagi formula apa yang kita yang dekat nombor tadi. Kalau tekan ni dia 25 kan. So bila tekan show formula,
dia akan tunjukkan formula di sebalik sel. So kalau ada banyak formula dalam satu sel tu, dia akan appear macam ni jugalah. So kita cuba nak follow lah exercise ni. Apa kena juga buat sekali exercise ni. Sum. Dia kata ni A3 so, saya klik je A3, saya malah nak type takut kadang kita type pun kadang salah, kadang kita mungkin mata kita tak berapa tepat so better saya recommend just tekan saja dekat cell, tapi kali ni dia ada semicolon sebab nombor-nombor tertentu saja. A5 yang ni A5, tapi kena tahulah cell tu kat mana. Semicolon A8 yang ni. Okay, so tutup kurungan. Okay, sekarang memang tak adalah sebab kita show formula. So kita buang formula ni. Okay, kita tekan control and then button yang sebelum nombor 1 kalau kat keyboard tu kan, dia ada macam simbol apa ni, kecil je kat atas. Okay, so dia akan tunjukkan nombor yang sama. Yang lain nombor jawapan dia A1, A5, A5. Mungkin saya ada salah formula so saya tunjukkan formula sama tak? Oh silap, saya buat A1 kat atas ni A5 so macam mana nak modify formula kalau kita silap? So just pergi kat sini, ubah kat sini saja. Okay, sel biasalah silap okay. So inilah non-contiguous. Okay, seterusnya ialah auto sum. Yang ni auto sum ni semua orang tahulah, very simple. So biasanya kita buat macam ni just highlight semua ni. Okay, kita buat copy lah, buat satu yang tu biar. So kita total up auto sum. Auto sum ni berada dalam formula setengah kadang dekat home mana dia dah kat sini. Klik auto sum, dia akan total up. Okay, satu cara lagi yang paling senang sebab sum ni very frequently used. So kita ambil ni. Satu cara kita bukan nak jumlah ni pun, tapi kita sedang mengira ada satu senarai nombor ke whatever yang dalam satu table ke, nak kira sekejap je bukan kita nak total up sangat. So satu cara yang paling mudah, kita highlight saja. Okay, kita tengok kat bawah ni. Okay, sum 107, dia dah bagi jawapan. Count dia ada 8, maknanya ada 8 nombor kat sini, dan average sekali dia kira kat sini 13.375. Kadang-kadang kita just nak tahu je berapa so just highlight saja. Ataupun you nak tahu kalau sum 11 campur 13 campur 15, tak nak terkeluarkan result dia, tak nak pakai formula contiguous ni, so just tekan control. Okay, tekan nombor 11 ni, tekan nombor mana nombor yang nak total up. Okay, 13. Nampak dia dah tambah 24 dengan nombor 15. Okay, so 3 nombor saya pilih. Sambil tekan control. So di sini dah siap kira lah. 39, 3, 15. Sekarang kita just nak test je, nak tahu apakah jawapan kalau 3 nombor ni ditambah. Okay, ataupun tambah lagi, tekan control balik, tekan nombor 8, tambah lagi 4. So tu ada satu cara lagi yang kita boleh buat. Okay, so cukup lah untuk sum. Kita pergi ke topik yang lain. File exercise ni saya akan letak dalam Microsoft Teams. Dia boleh download dan dia boleh buat exercise yang sama. Okay, ikut video yang saya buat ni, exercise yang buat dalam video ni. Okay, seterusnya ialah statistical function yang nombor 4.2. Okay, so statistical function ni ada banyak juga lah. Ada average, ada median, mode, apa lagi, mean. So kita akan tengok yang semua tu lah, yang normal je. Sebenarnya statistical function ada banyak, ada standard deviation lagi, terlalu banyak. So kita ambil yang basic saja. Okay, so kita mulakan dengan average. Okay, so average maknanya purata lah. Okay,
So ada nombor set of number sini 078 sampai sini dekat row nombor 3 okay. So macam mana nak dapatkan average? Okay, sebenarnya dah dapat dah kat bawah ni 5.6. Kalau kita highlight je, saya dah beritahu tadi kat status akan bagi tahu average. Tapi kalau kita perlukan amount average, nak dapatkan jumlah average kat sini okay. Ya, letak ni kat sini sepatutnya. Okay, average. Macam mana dapatkan jawapan 5.6? Inilah dia punya formula dia. Average. Okay, so saya highlight ni. Letak kat sini so that you know dia punya formula dia. Dia tak hilang kalau saya buat macam tu. So average formula average A-V-E-R-A-G-E B3 hingga P3 tengok kita punya location ni, cell location dia B3 dan hingga P3. So ini dia punya range so saya type semula success ini success. Nanti file ni pun saya letak di dalam Microsoft Teams, saya juga boleh buat. So sini saya tulis ni formula. Right. So ini adalah step function okay, statistical function. Okay, so ini formula dia average. Okay, kita nak buat sama dengan A-V-E-R-A-G-E. Dah double click dan dia kena bagi syntax dia. So range sama macam sum tadi kalau nak non-contiguous pun boleh juga tekan sama je, tekan control ataupun tekan semicolon so ni memang straightforward lah. So daripada sini sampai ke sini pada B3 ni sampailah ke P3. ok, so dah ok, tutup kurungan, enter, dapat 5.6. Ini jawapan dia. ok, kemudian itu ialah average ataupun purata. ok, so seterusnya ialah average if. Average if, kita tengok namanya average if. ok, average if ni maknanya macam kita nak yang tertentu sahaja. Okay, ada syarat. Bila kita ada if ni ada logical. Sepatutnya saya tak boleh masukkan ni dulu sebab you tak belajar lagi tentang if. Tapi tak apa, I think you can pick up. Okay, so bila saya klik kat sini, dia ada punya formula dekat sini. So saya copy dulu ni. Ini agak advance sikit lah bagi kalau yang tak tahu tentang if function ni, logical. Kita masuk kemudian patutnya ni. Oh, ok. Sepertinya saya tekan saya terlupa nak letak tanda tu supaya dia tak so nak tahu dia punya ni formula. ok, so banyak sikit nak cerita sebab kita belum masuk if lagi tapi tak apa, dia punya makna dia kat sini. Formula dia kirakan average daripada B3 sampai P3 yang mana bukan kosong, yang tak sama dengan kosong. Maknanya kecuali kosong, tapi sama je lah jawapan dia. Betul tak? Ke berbeza, sangat berbeza lah. Kecuali kosong. Oh ya, betul. Sebab kosong ni dikira nombor juga. Maknanya kalau tadi kita dah bagikan kepada berapa total semua ni,
15 kan. So kalau 02 ni dibuang, jadinya 13 lah. Kita bagi 13, jadi jumlah dia berbeza lah. Okay. So itu namanya condition, kita panggil yang belakang ni condition. If, bila ada if, dia ada condition. Okay, tak apa, agak advance sikit. Seperti kita masuk kemudian okay, tak apa, simple je. Average if, okay, so daripada B3 sampai P3 ni, okay, semicolon, ikut dia punya syntax dia bagi ni. Okay. Lepas tu yang tak sama ataupun yang bukan kosong, so simbol dia macam tu, ini. Okay. Kosong, okay, tutup kurungan. Okay. So jawapannya 6.46. Okay. So dia dah tolak kosong. Kalau kita tak nak kecualikan kosong, kita nak kecualikan 9, boleh juga. Tukar nombor sini lah. So apa nombor yang berulang? 8. So kita tak nak masukkan 8. Okay. Ini lah point dia. Kadang-kadang kita ada keadaan yang macam ni, nak average kan nombor-nombor yang bukan nombor tertentu. Okey, kita tengok dulu. Okey, ini boleh lah. Saya nak elakkan yang if ni. Okey. So saturation tak perlu. Ini okey, max okey, large. Okey. Alright. Kita teruskan dengan median. Ini median. Median ni artinya orang tahu lah, matematik ada belajar kan. So median ni nombor yang berada di tengah-tengah. Okey. So antara B lah sini B kan. So B sini sampai P3 sini. So yang mana nombor yang tengah-tengah? Okey. So kalau sikit ni kita boleh kira lagi kan. So kalau banyak nombor dia panjang sampai Z, okay, susah kita kira. So kita pakai function median. Jadi saya tak depan ni, yang ni depan ni function. Jangan confuse antara function dengan formula. Formula tu yang ni semua sekali. Function ni yang depan ni saja, average, median. Okay. So dia sama je, range. Okay. So bagi je range, formula je lain, function je lain. So tutup dengan tu lah jawapan. Okay. Sepatutnya saya copy dia punya formula. Supaya nampak. Okay, sini. So jawapannya patut kat sini jadilah. So median. Apa dah banyak kali pun dia baru lebih faham lah. Okay, dengan so range dari sini sampai sini. So okay, so jawapannya 6. Kemudian yang ni fungsi apa? Mode. Okay, tentang mode. Mode ni apa? Mode ni kekerapan. Kekerapan. So kekerapan, kita copy dulu formula yang ni. Dia punya syntax dia pun lebih kurang sama je macam yang lain. So letak kat sini dulu. So mode B3 mode kekerapan. So daripada sini sampai sini sama juga. Median, match, everything pun dia boleh buat macam nak select number. Select number pun boleh. Ini saya nak tunjukkan lebih ringkas, senang nak faham. So just bagi range je. Sebenarnya dia pun boleh pilih-pilih juga. Okay. Kemudian standard deviation. Kalau tahu standard deviation, hal-hal dah ni termasuk dia tu saya. Standard deviation. Okay, ingat semua matematik kan. So standard deviation, dia punya function dia sama je, cuma dia depan dia stdev. stdev.
So ada banyak stdev ni. So ambil yang stdev saja ni. Okay. So sama je range. So syntax dia lebih kurang sama lah. Oh, saya patut copy. Okay. Okay, tak apa lah. Saja. Yang ni saya letak kat sini depan. Okay, yang ni adalah formula dia. Allah. So kita kalau copy apa kat formula bar ni, kena tekan enter dulu. Kalau kita terus dia ada masalah nanti. Tekan enter dulu, baru paste. Allah, tertinggal. Okay. Kalau tak pembuka kata tu, so dia tak akan kira ni sebagai formula lah. Sebab tu saya letak tu tadi. Okay, so inilah 2.2. Yang ni pasal apa? Min. Min maknanya yang kecil, minimum, yang paling rendah sekali. Okay. So minimum maksimum kan, itu pun dalam statistik juga. So function dia ataupun formula dia sama je. Dulu. So ada satu set number, nak tahu nombor yang paling kecil. Okay. Okay. So formula dia sama je ni. Okay, range dia di sini. Itu shift right. Itu shift right ni. Okay, tutup kurungan. Kosong lah, of course kan, dah tahu pun kan. Tapi ni kalau pendek boleh lah kita nampak. Tapi kalau nombor panjang sampai ujung-ujung, mungkin ada negatif ke, so dia akan negatif kan. Cuba kita nombor sini negatif 8. Kita adjust nak test saja je. Dapat. Okay, Allah. Saya dalam formula tu. So negatif 8 lah. Okay, sebab negatif lebih rendah daripada kosong kan. Semua orang tahu. Ataupun ini dia letak ni negatif 70. Sebab yang lain pun affected juga lah. Okay, itu saja nak tunjukkan. Test. Okay. Kemudian seterusnya ni pasal apa? Max. Max yang paling tinggi. So max formula dia sama je, cuma function dia berbeza. Syntax dia sama sebiji. Okay, so kita cuba kat sini. Max. Baik. Untuk 9 sama. Saya nak you buat exercise ni. Okay. Kemudian large. Okay. Ini large tu. Yelah, ni large. So large ni dia akan cari third largest number. Okay. Right. Large. Okay, function dia sama je. Large. Okay, cuma ada sikit perbezaan selepas range. Kita nak tengok third largest. So kat sini kan. So kita bagi range dulu. Sini, tapi saya nak tengok third largest. Koma, letak nombor 3. Kat sini pun ada dah. Dia punya syntax dia. So third largest. Okay, setengah formula version Microsoft Excel ni dia tak pakai semicolon tau. Dia tak pakai comma, dia pakai semicolon. Macam saya punya.
lepas tu dia keluar error kan, sebab dia nak semicolon. So nak tengok version you all, setengah dia pakai comma, setengah pakai semicolon. Kalau tak boleh keluar error, cuba tukar kalau you pakai semicolon ada error, mungkin tukar kepada comma. So dia ada kat regional setting, ada masalah kat situ Okay, so okay, saya lupa lagi nak ketik ni large. Okay, enter. Saya nak letak kat sini untuk tatapan. So large tadi saya tengok top 3 kan, top 3 numbers. So large, okay, daripada sini sampai sini. Okay, saya tengok saya punya semicolon kalau ikut dalam itu dia comma. Okay. Dalam buku dalam apa ni, exercise ataupun modul Microsoft Excel memang ada comma. Itu mungkin tu version lama lah. Okay, dan apa lagi yang ni ialah small. Okay, small, second smallest number kata tu. Okay, untuk large tadi tu saya lupa nak explain. Dia kira dari ikut rank walaupun nombor ni berulang. Kita tahu kalau kita dari segi logik, kalau kita nak tak kira dia punya posisi ataupun jumlah nombor yang ada sini, mungkin nombor 8 ni nombor kedua besar kan. Tetapi dalam case ni, dalam large ni, kita ada 15 set number. Okay, nombor yang ketiga terbesar. Okay, third largest kalau kita ambil yang soalan ni lah ataupun exercise ni. So kita kira ni 1, 2, 3 walaupun 8 ada banyak tapi nombor 3 8. Cuba kita tukar large ni, formula dia pada nombor yang ke-6. So 6 largest, nombor yang ke-6 terbesar. Saya letak nombor 6. Okay, jawapannya ialah 7. Macam mana tu? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, okay. So, kita ikut turutan lah. Maknanya nombor 6 ialah 7. Okay, faham ke tak? Jadi saya nak yang 6 largest, maknanya saya tulis ni 6 kan. Ini yang tadi 3 kan. Kalau tak nampak, so yang ni kita dah tukar exercise ni nombor 6. Okay, so nak yang ke-6 terbesar daripada rank atas ni. Okay, ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni 7. So 6 ialah nombor 7. 7 adalah nombor ke-6 terbesar dalam 15 nombor ni. Itu lebih senang faham lah. Okay, so seterusnya ialah small. Ni opposite je lah daripada yang tadi So okay, kita tulis sini small. Okay, just ambil dulu kat sini. Kat sini exercise ni dia bagi second smallest. Okay, second smallest. Okay, antara 1 hingga 15 nombor ni. Small. Range dia, kemudian nombor dia. Semicolon dan 2 dalam soalan tu ikut. Okay, jawapannya kosong. Kenapa second smallest? 1, 2 sebab ada nombor kosong ada 2 kali. So kalau kita bisa kata kosong ada 1 je, satu lagi lah nombor 1. Tengok
akan ubah nombor 1 yang kedua terbesar. Kosong yang pertama, ada nombor 1 di 2. So nombor 1 lah nombor yang kedua terkecil dalam 15 nombor ini. Okey, itu contoh dia lah. Okey, so itu statistical function dalam Excel yang basic je. Okey, saya harap you all buat exercise ni. Jadi saya akan letak file statistical function ni dalam Excel lah. Okey. Okey, saya dah buat kotak ni. Saya nak you all repeat semula apa yang saya dah buat kat sini. So just buat balik semula je. Letak kat sini, tarik sama dengan average sampailah small. Okey, kat dalam kotak. Okey. Okey, so kita dah habis statistical function. Seterusnya ialah logical function. Okey. Okey. So bahagian ni logical function ni dia adalah sikit bau-bau bacang macam programming sikit, tapi don't worry, bukan programming yang susah sangat, dia simple. So sikit saja. Sebab apa ada kita panggilkan dia macam programming? Sebab dia ada condition. So dia logic, ada logical test dalam ni, iaitu ada if. Biasanya kalau ada if ni maknanya logical lah tu. So ada some if, ada condition lah tu. Average if, count if, ada if tu maknanya ni adalah logical, logical test, ada condition di belakang. Baik, kita tengok juga kegunaan ni. So ada if, and, or, not. Yang simple je. Sebenarnya if ni panjang juga cerita, ada nested lagi. So, tak apa, kita tengok yang basic saja. Baik, ni ada satu senarai nama pelajar ke pekerja kan? Pelajar lah sebab ada skor kan. Okay, skor dia belah sini, B, kolom B, dan kolom C ialah dia punya result. Okay, so kita nak dapatkan dia punya result ni berdasarkan condition. Condition dia kat atas ni. Kalau kita tak nampak, saya copy. So kat sini dia punya formula dia lah. Okay, so formula kat sini dia kata sekiranya B2 greater and equal to 60, then pass. Okay, else fail. So itu dia punya ayat dia lah. Sekiranya B2 tu ialah ni score. Tapi dia buat satu je dulu yang ni. Nanti kita akan tarik yang tu tunjukkan. So sekiranya score B2 Richard ni greater than or equal to 60, kita bagi dia pass, otherwise fail. Okay, so ada juga sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 condition. Maknanya ada banyak range lagi, tapi saya tak masuk yang tu lah. Sebab kita online ni, saya takut you all confused. Boleh kalau you all nak belajar lebih lanjut, kat YouTube ada, kat website resource yang saya bagi tu pun ada. So sebenarnya basic je. Okay, kita buat semula. So saya copy balik Richard. Ada. So kita ada score, kasi score. Right. So nak dapatkan dia punya result. Okay, copy dia sekali. Nanti you all kena buat sekali kat bawah. Nak tukar nama pun boleh lah, tapi nak tukar skor nanti bila you buat sendiri. So you boleh buat ubahlah apa-apa, nak tambah nama orang boleh. Okay, so but the formula is similar like this. Kita buat sekali je. Okay, untuk Richard dulu, if Richard punya skor, okay, saya tekan kat sini je. So sekarang ni bila kita buat ke bawah, dia takkanlah B2 juga atas kan. So dia dah B10 bawah ni. So that's why saya lebih prefer kita klik dekat dalam cell. Kalau kita terlalu ikutkan sangat formula, kadang kita silap, kita terikut. Okay, klik B2. Sorry, saya lupa tak ada punya function. Function dia if. Dalam kes ni if, dan dia ada dia punya syntax dekat sini, just follow je. So logical dia B2 greater, so ni klik sini,
sebab inilah skor untuk exercise yang saya ulang semula. So if B10 B10 greater than or n greater than n equal to 60, kalau 60 tak payah letak pembuka kata, and then semicolon. Okay, pass. Ataupun saya nak buat bahasa Melayu lah, lulus. Yang ni tak kisah so dia akan follow je apa yang you type, lulus. Okay, tutup kurungan, semicolon. Kalau tak menepati, otherwise ataupun else dalam programming tersebut, fail, gagal. Okay, so tutup kurungan. Okay, lulus. Okay. Sebab apa? Dia menepati condition N93 ni greater than 60. So takkan kita nak buat yang seterusnya Jennifer, James, Lisa kalau ada 1000 kan? So penat. So tak perlu. Kita dah belajar dalam part 1 dulu tentang field pointer. So just double click je. Dah siap lah yang bawah. Kalau ni saya double click tadi sebab dia ada reference, ada column kat sebelah sini. Kalau dia kosong tengah-tengah tak ada, dia saya double click tak boleh. So dia kena tarik. Okay. So ini adalah so kita nak buat semula kat sini lah. So okay, kita buat semula. Saya tuliskan kat sini. So you just repeat. You nak tukar nama orang pun boleh. Satu so kat sini. So kat bahagian result ni kena masukkan coding punya ini formula. Formula kita panggil formula. Okay. Tambah lagi pun tak apa. So you modify lah untuk buat semula ni. Apa yang boleh boleh nak test ke apa ke. Okay. Misal kata ni nak test lah. Tak, saya punya ni letak 50. Ada yang so 5 je makan dia. So dia gagal lah, of course. Nak test saja So kita kata dia 100. 90. Okay, sebenarnya berfungsi lah. So ada condition lagi yang boleh sampai 3 sebenarnya. Dulu gagal. Dulu gagal dulu je lah. Satu lagi kalau baik, sederhana, bagus, itu ada banyak liked namanya kan. So itu kena tambah lagi if dia So nested dia panjang sikit. Itu kita panggil nested if. Tak apa, saya tak cover yang tu. Alright, so kita teruskan dengan logical operator yang kedua iaitu AND. So ini nanti you buat. So AND. Okay, so AND apa pula cerita dia? AND okay. Kat sini AND B2. Okay, B2 yang mana ni? Okay, greater and equal to 60. C2 ini greater and equal to 90. False. Okay, so ada dua condition letak sini. Dua condition So kena dua-dua ni menepati lah. Okay, so maknanya dia tak menepati. So ni tak menepati lah, false. Kalau ni okay, yang ni lepas greater or equal to 60. Kemudian yang ni yang skor yang kedua ni C2 ni greater than equal to 90 atasnya. So benda melepasi. So dia true. So kat sini condition dia true or false je. Tapi tak perlu type, memang dia akan check sendiri lah. Okay, so kita cuba buat semula. Check dua markah, dua skor. So saya copy semula. Okay, nama copy lah. Okay, so kita nak buat formula yang ni. So formula N. So double click dia ada logical.
Okay, B2. So kalau dalam kes ni dia buat B2 kan yang atas ni, tapi saya punya bawah ni B apa kita B11 B11 greater and equal to 60. Okay, 60 ikut je dulu. C2 dekat kat sini skor yang ke sebelah ni. Lupa kita buat semicolon. Okay, semicolon. Okay, yang ni C11. Okay, must greater and equal to 90. Okay, stop dengan enter. False. Okay, sama macam ni. So saya tarik saja ataupun double click. Okay, sama tu jawapan dengan atas. Okay, so sekarang saya nak modify. Okay, saya nak modify yang ni mungkin 50. Okay, so dia jadi false. Okay, yang ni saya nak tambah sikit 98. Jadi true. So you all buat semula untuk formula n. Okay, okay. Saya dah copy je. So nak modify tak ada masalah. Nak buat nama sendiri, nak tambah lagi nama kerja ke tak boleh. Okay, kat sini ialah tempat yang diorang akan keep event. Okay, so buat semula selesai semua. Kemudian operator OR. Okay, OR. Okay, OR ni salah satu. Yang tadi N, bila N dia masih wajib. Okay, dia mesti ada. Masih ada dua. Tapi kalau OR ni salah satu, maknanya dia lebih fleksibel lah kalau OR. Okay, dalam kes ni dia pakai OR. Okay, OR B2 yang ni 93 is greater and equal to 60. Okay, dan C2 iaitu yang ni skor 2 is greater and equal to 60. So yang ni tu. Okay, dia OR. So lebih fleksibel. Sama dengan tadi. Lebih sama, cuma beza dia ialah OR. So kita tengok ada beza jawapan dia. Yang atas ni false to false. Yang ni semua true sampai besar. Okay, sampai Sharon je yang paling teruk lah. So dia false. So salah satu tersebut. Alright, so kita cuba ulang ni. Okay, ni orang boleh buat lagi. Results. Alright, so kita type dulu semula function OR ni tadi. Beza dia cuma OR saja. So OR ini okay, greater and equal to 60. Okay, semicolon. Okay, ini is greater greater or equal to 60 juga. Okay, true. So kita double click semua tu kecuali Sharon field. Okay, so kalau kita nak modify, nak bagi Sharon ni okay, lepas so kita bagi sampul. Okay, so salah satu, so yang ni lepas so dia true. Dia boleh juga adjust yang ni juga tu. Okay, 3 salah satu kan, so dia tetap true jugalah sebab ini menepati. Okay, kalau ini pun rendah false. So yang ni dua-dua.
bukan dua-dua, yang ni lebih fleksibel. Salah satu je dia boleh lepas. Okay. Tapi yang ni dua-dua tak menepati, jadi barulah dia fault. Tadi ni salah satu saja. Yang ni fail, yang ni lulus. Okay, so masih true. Okay. Yang ni lah dia punya condition dia. Okay. Kemudian not function. Okay. Yang ni tadi or. Last kali ialah not. So not ni ialah yang bukan. So dalam not ni dia sebaliknya lah dia sebaliknya. Kalau kita pilih or dia akan terbalikkan. Okay, kita reverse. Okay, kalau kita tengok kat sini dia not or be. So jawapan yang sebaliknya daripada false ni dia akan jadi true. Okay, so kita cuba buat. Mungkin tak faham lagi, jadi kita akan cuba buat semula for results. Okay, right, so yang ini ialah not. So okay, so kita type je ni, double click, dia akan bagi dia punya syntax, tapi dia tak lengkap so kena tengok je lah saya punya formula tu. So saya letak sini, klik kat sini not. Okay, betul-betul or. Okay, B2 60 semicolon C2 C12 greater equal to 60. Okay, kerana saya ada dua kurungan buka ni, so belakang pun ada dua kurungan tutup. Kalau tak ada kurungan dia akan keluar error. Okay, so false. So the opposite of this. Okay, saya nak buat semula. Nak modify pun boleh lah. Okay, so saya dah siap, tolong copy lah. Okay. So kena saya tekan ni result, saya match pun dapat lah. Okay, Allah Akbar. Okay, okay, so buat kat sini lah. Kalau you nak buat untuk N pun boleh juga. Tadi kita buat untuk OR. You nak oppositekan jawapan untuk N. Saya dah terbuka tadi. Ini asal dia OR kan. So dalam assignment nanti saya nak jual guna formula. Jujur lah, jangan copy paste je. Ataupun just type je terus. Kalau hard code ni type je terus, saya boleh detect tak ada formula. Okay. Lupa saya nak beritahu, kita nak tengok formula. Macam mana nak tengok formula datang dari mana semua. So pergi kat formula ni, atas ni. So klik trace precedent dengan dependent. So saya cuba type precedent. So dia tunjukkan datang dari mana jawapan. Okay. Pasal dia klik kat sini tadi kan. Kalau saya nak tahu tentang kesemua yang atas ni datang dari mana, daripada sini. Baik, seterusnya ialah lookup function 4.4. Saya rasa untuk part video ni saya akan ambil sampai lookup function saja. Cell formatter ni saya akan masukkan dalam data exploration. Okay, sebab ini pun dah dekat hampir 1 jam dah 56 minit. So saya hanya masuk ke lookup terus. Dalam topik ni lookup and reference function, nama file dia. Ada banyak lookup function yang ada dalam Excel ni. Contohnya search lookup, match, index, choose,
Tapi saya nak fokus dengan VLOOKUP sajalah. Yang lain tu kalau nak belajar boleh explore sendiri cari kat internet atau kat Google. Saya akan bagi secara reference website kalau nak explore lah. Sebab saya takut terlalu kompleks bagi certain pelajar dan kekangan online untuk saya explore lebih jelas. Tak tahu penerimaan macam mana kat sana kan. So saya ambil satu saja, VLOOKUP saja. So kegunaan dia untuk apa VLOOKUP ni? Okay. Kegunaan dia, kita nak buat bina satu table yang dekat sini. Ni yang kita buat tapi kita refer kepada satu table lain yang ni kat sini. Kalau klik dekat dalam printer ni, dalam B2 ni, so kita nampak formula dekat atas ni ada formula VLOOKUP. Okay, so macam mana baca dia? So kita nampak secara kecil, saya copy dulu. So bila kita highlight formula ni, dia akan keluar, dia akan highlight kotak ni. Inilah jawapan dia untuk formula ni So biasa macam tu. Okay, dan ni kotak yang punca untuk jawapan yang pertama ni. Okay, saya nak copy dulu sini, jangan nampak. Oh, saya lupa nak tekan enter Saya tekan tadi enter dulu kalau nak copy. Formula. Ok, so inilah formulanya VLOOKUP A2. Ok, macam mana nak baca dia apa benda ni So kalau kita type VLOOKUP saja. Ok, saya kena buat semula baru nak nampak Saya copy yang tepi tak apa. Okay, mungkin dia agak terlalu besar, sikit dia nampak lah. Okay, pada sikit lagi. Alright, so ini atas ni formula dia VLOOKUP A2. Okay, A2 ni ini adalah yang pertama saja sebab kita akan boleh buat fill ke bawah kan, so dia hanya buat satu saja so, ini okay, yang ini ditarik ke bawah tapi ada dollar sign ni dia akan split tapi saya akan tunjuk lah. Okay. Alright, so A2 ialah yang ni 104, kemudian dia refer kepada E4, okay, G7 dan 3 kat belakang. Okay, so kita tarik kat sini VLOOKUP, nampakkan sintak dia. Okay. So dalam sintak dia VLOOKUP ni ada lookup value, table array, column index, number, and then range lookup. Okay. So kita type satu dulu so, buat tambahan. Ini kita tulis ni A15. Okay. Reference yang pertama so lookup value dia. So nak tengok kat mana, nak refer pada 104 sebab kat sini akan keluar nanti dia akan cari dekat bahagian sini so A15. okay. Kemudian kita buat semicolon, and then dollar sign ni supaya dia tak macam mana dia tak fill up automatically so dia akan split. Okay. Nanti kita tunjukkan lah kalau tak ada dollar sign ni apa akan berlaku okay. So dollar sign 4 E4 yang ini okay. Sampailah G7 sampai sini so ni dia suruh satu table kalau melintang, kalau E4 ni kat sini dia kata G7 maknanya the whole table the whole table yes. Okay. So 4 semicolon okay. Lepas tu dollar sign lagi
saya tak buat lagi satu table lah, kita refer kepada table yang sama, cuma yang depan ni yang lain, kita buat sendiri. Okay, betul. Okay, G, okay, dollar sign, okay, 7, semicolon, 3 tu yang ni produk yang kita nak refer, nak masukkan dalam ni. So daripada table ni yang mana input yang kita nak masukkan dalam ni. So brand tu produk, tapi kat sini ada nampak dah produk so maknanya produk ni dekat kolom nombor 3 kan, so 3 lah kan, so letak 3. Okay, otherwise false ni maknanya mesti tepat, exact. Kat bawah ni aku tulis, kalau true maknanya approximate, maknanya lebih kurang, biasanya range nombor, tapi kalau exact match ni memang tepat. Okay, memang exactly sama. Kalau salah je dia tak keluar. So kalau approximate dia tu biasanya macam markah kita lah, markah dalam exam test ke kan, kalau 50 hingga 60, 55 hingga 60 C plus contohnya, macam tu maksudnya ada range saya tak akan bawa ke situ lah. So ini cukup lah, so bila buka ini okay, saya tekan enter. Okay, kita tengok apa silap. Okay, dah nampak so ni tanda simbol dengan simbol dan sepatutnya nombor 7 so saya tekan shift code tadi so okay, so printed. So kita nak carikan sebenarnya ni susunan yang baru dia bagi kod saja. Okay, so kod ni apa sebenarnya, so kita nak dapatkan dia punya nama produk, copy produk, kita nakkan dia punya produk. So sebab itulah kita refer kepada table ni ada table register lah. So yang ni senarai yang orang tu bagi, mungkin senarai ni lebih panjang, ada harga sekali kan, kat sini ada price contohnya. Okay, contohnya ada price sekali untuk ni. Tapi yang ni pun kita nak kena refer lah, produk ni berapa. So dah dapat satu, so kita just double click saja, so siap. Okay, bisa kata ada price pula ujung ni. Okay, tiba ada price, so kita sana contohnya lah dia komputer ni 3,000, keyboard 200, Logitech mouse murah je 50. Lepas tu printer HP, printer mahal juga 300 lah. Ok, so ini adalah harga dia. So ini adalah bill ataupun senarai order orang ke apa kan. So kita nak buat benda yang sama, nak dapatkan harga pula. So macam mana? Ok, so VLOOKUP. Ok, so tengok pada apa? Kod. Sini pun bandingkan kod. Macam you all punya nombor metrik. So mesti ada ID yang mewakili di so dalam kes ni dia akan refer pada ini juga saya 15. Okay, so semicolon ikut dia punya tu, and then table array tengok refer yang ni lah so daripada sini sampai sini. Tapi kalau kita tarik dia tak akan okay, kita tunjukkan kalau kita tak ada dollar sign apa akan berlaku. So, tarik di sini, saya tak letak dollar sign biar je nak tengok dia punya perbezaan. So jangan nampak. Okay, yang ini price dia kolom yang nombor 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So letaklah nombor 4. Okay, kemudian kita nak exact, so false, false. So dia tanya kita ambil exact match.
untuk printer 300. Okey, printer betul 300. Kalau saya tarik, so nampak ada yang tak kena. Okey, yang ni betul mouse 50, printer 300, yang bawah ni dah tak total lah. Sebab apa lah? Itulah sebab tak ada dollar sign. Saya tak split. Dia macam nak cuba menambah. Kalau kat sini dia tak ada, dia macam berubah macam ni. Kalau you tengok formula untuk yang mouse ni ada pertambahan, nampak? H8. Sepatutnya range ni tak berubah. Sepatutnya dia sama je dari sini ke sini. So saya tengok yang ni, nampak? A17, H9. Nampak dia ubah sendiri. E6. So that's why kita nak bagi dia kekal. So dari sini E4 hingga H7 itu kena kekal. That's why kat yang pertama ni kita kena tak dollar sign. Okay, so sebab ni tak dollar sign, kita tambahlah dollar sign. Okay, so daripada A sini E ni kita tak split supaya dia permanent. So letak dollar sign sebelum E, selepas E, selepas tak payah, sebelum E, sebelum H, di split kan dia. Okay, kemudian ok lah. Okay, so enter saja, betul 300. Okay, kita double click. Ok, nampak dia boleh kira. So dia boleh cari kat sini berdasarkan 4 ni. Okay, so saya nak you all buat semula, tapi saya nak you tambah brand sekali. So letak brand sekali. So sini saya nak you all buat semula. Entah tak ni exercise ni. So buat semula. Okay, saya bagi kopikan sini ID. Okay, so product, price. Okay, sebelum produk ni saya nak tak brand. Sebab ni kita dah, bila saya tambah ni, yang table ni berubah. Okay, so saya tak nak kacau yang tu. So saya nak letak kat sini brand. So you all nanti tambahkan dekat sini. Guys, saya asingkan sikit. So yang ni kita tak boleh adjust sebab dia akan effect. Okay, so saya nak you all buat semula. Masukkan produk, brand dengan price. So just repeat the same steps. Right. So dah siap buat kotak. So ni kita buat semula. Nanti submit exercise ni dalam Microsoft Teams. Okay, so I think that's all. So yang satu lagi tadi, apa tu, mana tu, okay, self formatting ni saya akan masukkan dalam the next topic lah, next week. So part 2 dalam data exploration, sebab dia lebih kurang dengan analysis juga. So I think that's all for today for sum, statistical function, logical function, and lookup function. This is just the basic, so you need to know all this basic function. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.